Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang mulia ini dapat kita meneruskan kuliah kita, dan saya pada hari ini ada di luar, dan saya ini live daripada dalam kereta. Jadi saya pun tak sempat nak share dalam mana-mana grup selain daripada grup tadabbur kita. Jadi tuan-tuan yang ada akses ke grup-grup, terutama grup-grup yang bersama saya di tempat yang lain, boleh tolong sharekan link pada pagi ini, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita membincangkan tentang satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita bincangkan tentang surah Al-Ikhlas secara keseluruhannya. Insya-Allah kita dah sampai pada muka surat 479. 479 iaitu dalam ayat Allahus Samad. Allahus Samad. Kita baca apa yang tersebut dalam kitab. Okay, saya cuba paparkan. Saya pun tak pasti kenapa nota ni tak boleh dipaparkan. Okey, kita teruskan kalau macam tu. Saya baca nota mana tuan-tuan ada kitab, insya-Allah kita teruskannya. Allahus Samad. Kata pengarang Dr. Abdul Yasin Hafizahullah, Allahus Samad, muka surat 479. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Itu tempat bergantung makhluk. Daripada Ikrimah radhiyallahu anhu, bahawasanya Allah an berkata, maksud As-Samad ialah zat yang bergantung hanya kepadanya segala makhluk untuk memenuhi keperluan atau hajat serta permintaan mereka. Kalimah As-Samad mempunyai banyak makna dalam bahasa Arab. Cuma kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Hafizahullah. Jadi, dalam mensyarahkan makna As-Samad, penulis membawakan dua riwayat. Kedua-duanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kedua-dua riwayat yang dibawa oleh penulis ialah riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Riwayat pertama yang berbunyi, maksud As-Samad adalah zat yang bergantung hanya kepadanya segala makhluk untuk memenuhi keperluan atau hajat serta permintaan. Ini makna yang paling umum, makna yang paling luas yang disebutkan berkaitan dengan nama As-Samad. As-Samad mempunyai dalam memaknakan makna Samad ni terlalu banyak qaul ulama. Terlalu banyak. Sehingga ulama merengkaskan bahawa semua nama tadi kembali kepada makna yang umum, iaitu alladhi yasmadu ilaihi al-amr. Sesuatu yang semua bergantung kepadanya. Suatu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mentakrifkan dengan takrif yang umum supaya kita mudah faham.
Jadi As-Samad adalah tempat bergantung segala makhluk. Tempat bergantungnya segala makhluk dinamakan dengan nama As-Samad. Yani alladhi yasmadul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Ini riwayat Ibn Abbas yang pertama. Beliau takrifkan takrif yang umum, mana As-Samad adalah tempat seluruh makhluk menggantungkan hajat permintaan mereka. Ini mana umum. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pada waktu yang lain ketika ditanya dengan mana As-Samad, beliau takrifkan dengan takrifan yang lebih detail. Tadi riwayat Ikrimah daripada Ibn Abbas. Di bawah ini disebutkan riwayat Abi Talha atau Ali bin Abi Talha daripada Ibn Abbas. Untuk kali ini Ibn Abbas meriwayatkan dengan takrif yang lebih detail. Bila ditanya tentang apakah itu man As-Samad, beliau berkata, As-Samad huwa as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi wal alimul ladzi qad kamula fi 'ilmihi wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syarafi was-su'dadi wa huwa Allah subhanahu hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu laysa lahu kuf'un wa laysa kamithlihi syai'un subhanallahul wahidul qahhar. Ini riwayat kedua daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Di riwayat pertama beliau sebut secara ringkas untuk memudahkan kita nak faham makna. Tapi riwayat yang kedua yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talha radhiyallahu rahimahullah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan matan yang sebut tadi, maknanya disebutkan oleh penulis. Penulis hanya bawakan makna dan saya dah bacakan dia punya matan tadi. Maksudnya As-Samad ialah As-Sayyid. Jadi dalam makna As-Samad ni mengandungi segala makna kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali kembali kepada As-Samad. Ringkasannya, oleh kerana Allah bersifat dengan sifat-sifat yang akan disebutkan secara detail ini, kerana Allah bersifat dengan sifat demikian, maka seluruh makhluk hanya bergantung kepada Allah. Apakah sifat tersebut? Sifat yang terkandung dalam makna As-Samad. Bentuk As-Samad ini sama macam mana Al-Hayy dan Al-Qayyum. Dari segi keumumannya, satu nama yang terkandung dalamnya banyak nama-nama kesempurnaan yang lain. Satu nama yang di dalamnya terdapat banyak nama kesempurnaan yang lain. Okey. Jadi kata Ibn Abbas, As-Samad artinya As-Sayyid, iaitu Tuan yang paling besar atau yang maha sempurna ketuanannya. Begitu terjemahnya. Orang Arab akan menamakan As-Samad kepada pemimpin yang paling tinggi dalam level yang paling tinggi, tidak ada lagi pemimpin di atasnya, akan dinamakan dengan nama As-Sayyid. Dan As-Sayyid tadi, antara Sayyid, mana pemimpin-pemimpin dinamakan sebagai Sayyid. Al-Asyad, jadi ketua-ketua. Namun yang paling tinggi, As-Sayyid yang paling tinggi dinamakan sebagai As-Samad. Ini berbahasa Arab. Sebab tu kalimah As-Samad mengandungi makna As-Sayyid, yang menjadi ketua atau yang menjadi tuan di suatu tempat dinamakan dengan As-Samad. Sebab itulah kalimah As-Samad mengandungi As-Sayyid. Orang Arab juga menamakan As-Samad terhadap orang yang mulia. Sebab tu nak As-Sayyid, selain daripada As-Samad mengandungi makna As-Sayyid, As-Samad juga mengandungi makna As-Syarif, iaitu yang maha sempurna kemuliaannya, yang paling berkuasa, yang paling mulia. Dan Al-Azim, yang paling agung. Al-Halim, yang paling penyantun. Mana kalau nama As-Samad ni dari segi apa? Dari segi hatta dari segi bahasa sekalipun, orang Arab gunakan nama As-Samad untuk pemimpin yang paling tinggi, yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna sehingga rakyat ataupun
penduduk bergantung kepadanya. Namun sifat as-samad yang ada pada manusia itu hanyalah sebahagian kesempurnaan yang Allah berikan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki sifat as-samad yang sebenar, iaitu yang mengandungi makna as-sayyid, tuan, as-syarif yang maha mulia, al-azim yang maha agung, al-halim yang maha lembut dan penyantun, al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana, al-ghani yang maha kaya, al-jabbar yang maha perkasa, yang maha perkasa dan yang maha sempurna keperkasaannya. Dialah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang maha sempurna dalam segala jenis kesempurnaan. Dialah yang maha suci daripada segala kekurangan. Dan sifat ini tidak ada yang layak memilikinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, jadi kesempurnaan keseluruhannya, ringkasannya, makna as-samad ini segala sifat-sifat Allah yang mengandungi kesempurnaan, yang menunjukkan bahawa kesempurnaan zat Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali kembali kepada makna as-samad. Jadi Allah sebut kul huwallahu ahad. Ahad artinya keesaan Allah dalam segala perkara. Nama Allah dalam bab nama, dalam bab asma, nama, bab sifat, asma Allah, asma husna, nama Allah nama paling sempurna, sifat Allah sifat yang paling tinggi, sifatul ulya, zat Allah zat yang paling sempurna. Semua ini mana segi asma dan sifat dan segala sifat kesempurnaan Allah sahaja yang ada. Itu makna sifat al-ahad. Yang kedua, Allah cerita tentang zatnya. Zat Allah adalah as-samad, tempat seluruh manusia bergantung kepadanya. Zat yang maha perkasa dan dengan segala makna yang disebutkan tadi. Allahus samad. Maka di sini Allah perkenalkan dirinya bahawa dirinya lah as-samad, tempat bergantung dan tempat meminta. Maka seluruh manusia tidak dibenarkan untuk meminta dan bergantung kepada selain Allah. Hidup manusia sentiasa memerlukan. Manusia ni dari tiap hari perlu pada ubat, perlu kepada penyembuhan. Ramai yang sakit, ada yang kurang pakaian, perlukan kepada yang memberi pakaian, ada yang tidak ada tempat tinggal. Saya lalu malam tadi ada yang tinggal di bawah jabatan di KL. Saya lalu tengok, kebetulan ada urusan di KL, tengok ada yang tidur di bawah jabatan. Ada orang perlu kepada ubat, penyembuhan, ada orang perlu kepada pakaian, ada orang perlu kepada tempat tinggal, ada orang perlu kepada zuriat dan anak-anak. Malah keseluruhan manusia perlu kepada bukan sekat hajat-hajat keduniaan, malah perlu kepada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu, ada orang perlu kepada ketenangan hati, ada orang perlu kepada anak yang soleh, ada orang perlu kepada ilmu, ada orang perlu kepada kemuliaan. Mana kalau dihina dia rasa nak mulia. Semua ini hanya mampu ditunaikan oleh Allah. Jadi segala keperluan manusia al-hawaish, sebutlah apa sahaja keperluan, semuanya terdapat pada as-samad. Semuanya terdapat pada as-samad. Oleh itu, segala keperluan tadi hanya ditujukan kepada Allah dan tidak ada perantaraan dalam bab berdoa. Perantaraan, tidak ada orang tengah yang perlu kita minta padanya. Tidak ada maksud tawassul dalam erti kata ada orang tengah. Tawassul dalam bab doa hanya pada 3 perkara. Tawassul dalam berdoa hanya 3 perkara. Pertama, kita bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan, amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi kita bertawassul dengannya kerana kita menyebut dengan Allah bahawa wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah lakukan perbuatan sekian dan sekian dan sekian. Ikhlas kerana-Mu ya Allah, maka bantulah aku. Pertama. Yang kedua, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Memuji dan memujuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan
sifat-sifat kesempurnaannya. Yang ketiga, kita bertawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah ketika dia mampu berdoa pada kita, iaitu ketika dia hidup. Waktu hidup kita pergi minta dengan dia. Kita ada orang soleh, kawan kita yang selalu bangun qiyamul lail, selalu pergi umrah, dan dia ketika berdoa dia sangat serius mendoakan kebaikan untuk sahabat-sahabatnya. Jadi orang-orang begini kita pergi minta tolong supaya minta tolong dia doakan. Inilah 3 cara untuk tawasul. Manakala pergi minta dengan orang lain, hatta orang soleh tadi, kita bukan minta dengan dia, kita minta tolong untuk dia doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permintaan kita hanya tujukan pada Allah. Ini saja 3 cara yang dibenarkan syarak. Manakala orang yang pergi minta kepada selain Allah dengan lafaz wahai fulan dan fulan makbulkan doa aku, perbuatan ini dinamakan sebagai perbuatan syirik. Tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, Ustaz, mulut memanglah orang minta, tapi hati orang faham kita nak minta kepada Allah walaupun mulut kita minta yang lain. Kalau hati kita niat minta dengan Allah, maka mulut kita pun perlu minta dengan Allah. Tauhidkan Allah dalam i'tiqad, tauhidkan Allah dalam perkataan. Malah walaupun kita ketahui bahawa sebahagian daripada makhluk memiliki kuasa-kuasa ataupun diberikan tugas untuk menguruskan segala sesuatu yang di alam ini, contoh malaikat-malaikat, hanya malaikat yang menguruskan alam, itu Allah cipta malaikat untuk menzahirkan kebesarannya. Oleh kerana kita takkan nampak Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, Allah ciptakan malaikat untuk membuktikan kebesarannya. Malaikat pun kita tak mampu nampak, namun kita tahu sifat-sifatnya dengan detail. Lebih detail berbanding dengan apa yang Allah beritahu tentang dirinya. Allah beritahu, Nabi beritahu tentang sifat Jibril, macam mana sifatnya. Jibril yang pernah berupa datang. Jadi dengan adanya malaikat, kita nampak kebesaran Allah. Jadi malaikat-malaikat ni mereka menguruskan sebahagian daripada urusan alam atau menguruskan alam. Allah perintahkan mereka. Tatkala kita mengetahui, saya ulang balik benda yang sama, selalu saya sebut dan ulang. Bila bincang bab as-samad, kita hanya minta dengan Allah, bergantung kepada Allah. Sama ada dalam hati kita bergantung pada Allah, begitu juga sebagaimana dalam hati kita bergantung pada Allah, begitu juga lisan kita bergantung kepada Allah, dan perbuatan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam meminta hajat. Pada masa sama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mengambil asbab. Mengambil asbab artinya Allah berikan kita akal untuk mengetahui dan mengenali sunnatullah yang ada di alam ini. Walaupun kita minta doa bergantung pada Allah dalam bab makanan, Allah yang beri rezeki, namun tetap kita perlu cari makan. Tetap kita perlu kita perlu gerakkan tangan, ambil makanan dan suapkan di mulut. Tetap kita perlu kepada tindakan-tindakan untuk dinamakan sebagai asbab. Allah yang memberi. Tapi bagaimana Allah nak bagi bagi kita? Direct. Allah beri melalui asbab-asbabnya. Allah bukakan asbab. Kita tetap perlu berusaha. Jadi manusia bergantung kepada dua. Pertama, anggota zahirnya berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan asbab. Pada masa sama, hatinya yakin 100% bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Dengan bahasa mudah kita kata, ketika kita perlukan kepada sesuatu, kita buatlah segala asbab yang menyebabkan kita akan mendapat apa yang kita kehendaki. Usahakan asbab sehingga kita ikut tindakan kita seolah-olah kalau kita tak buat asbab tersebut, kita tak akan dapat apa yang kita kehendaki. Pada masa sama, hati kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau Allah tak izinkan, kalau Allah tak benarkan, kalau Allah tak nak bagi, takkan terhasil satu pun permintaan ataupun hajat yang kita mahukan, atau tak akan berguna satu pun usaha asbab yang kita usahakan kalau Allah tak izinkan. Jadi ini namanya tawakal. Tawakal inilah ibadah. Tawakal dan doa adalah ibadah yang sangat berkait rapat dengan sifat as-samad. Siapa berdoa kepada Allah. Siapa nak bergantung kepada Allah. Minta dengan Allah. Dan jangan minta dengan makhluk. Walaupun makhluk tersebut kadang-kadang diberikan tugas untuk menguruskan sebahagian daripada urusan alam.
malaikat Mikail menurunkan hujan. Namun ketika kita doa untuk turun hujan, kita doa istisqa, solat kita buat solat istisqa, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Minta Allah, Allahumma sqina. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, berilah istighasah pada kami, berilah ghaus pada kami. Berilah bantuan pada kami. Turunkan hujan kepada kami. Kita bukan minta kepada Mikail. Kalau kita nak umur panjang, kita tak minta pada Jibril. Kita tak minta pada malaikat maut. Kita tak kata wahai malaikat maut. Ataupun orang panggil malaikat Israel. Dalam setengah riwayat Bani Israel. Israel, panjangkan umur aku atau tinggalkan aku, biarkan, jangan ambil nyawa aku. Tak boleh. Kita minta dengan Allah. Mereka hanya menguruskan sesuatu yang Allah perintahkan pada mereka. Kita nak ilmu, bukan minta pada Jibril, minta dengan Allah. Walaupun Jibril yang turunkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada ruang untuk kita meminta dan bergantung kepada selain Allah. Kalau kita bergantung, kita pergi kepada selain, kepada makhluk hanya semata-mata kerana asbab. Allah dah jadikan asbab kita kenyang melalui nasi, maka kita pergi kepada nasi. Cari nasi, cari makan. Itu asbab. Bukan berdoa, bukan bergantung. Kita hanya melaksanakan asbab. Allah dah jadikan. Kita nak sampai daripada Kuala Lumpur, nak pergi sampai ke Kelantan, mesti dengan kenderaan. Kita bergantung pada kenderaan itu kerana asbab, bukan kerana kita bertawakal kepadanya. Sebab itu asbab diusahakan oleh anggota dan hati tetap bertawakal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah ini dengan mengusahakan asbab dan bergantung pada Allah, inilah dia makna tawakal, dan tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna as-samad. Jadi kalau orang belajar al-ahad dan as-samad, makna as-samad dan digabungkan al-ahad, artinya Allah tu Maha Esa dalam sifat samadiyahnya, as-samadnya, maka tidak ada sesuatu, tidak ada satu makhluk pun yang kita boleh meminta kepadanya. Sebab itulah golongan Syiah dihukumkan sebagai, sebagian ulama hukumkan mereka sebagai kufur. Antara sebabnya adalah kerana golongan Syiah beristighasah dan meminta kepada makhluk, iaitu meminta pertolongan kepada Sayyidina Husain. Mereka pergi depan kubur Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, bagikan kami ini dan itu dan sebagainya. Dan kalaulah Husain cucu Nabi yang betul-betul cucu Rasulullah dan pemimpin pemuda-pemuda syurga, kita tak boleh minta dengan mereka, dan ulama hukumkan itu sebagai syirik. Lebih patut untuk semua makhluk yang lain atau semua kubur-kubur yang lain, tempat mana supaya kita tidak bergantung kepadanya, termasuklah kubur habaib. Kita tidak mengurangkan kadar orang yang berketurunan Nabi SAW. Mereka mempunyai, Allah takdirkan, Allah cipta mereka daripada keturunan Nabi, keturunan yang mulia. Dari segi keturunannya, kita tidak menafikan. Namun, kita mengagungkan keturunan Rasulullah tidak bererti kita disuruh untuk pergi ke kubur-kubur mereka untuk meminta. Keturunan Nabi tidak ada yang lebih dekat dengan Nabi kecuali daripada cucunya sendiri, iaitu keturunan melalui Sayyidina Hasan dan Husain. Namun Hasan Husain, ketika ada manusia pergi kepada minta pada Husain, ulama semua ijma' kata ianya adalah satu perkara yang syirik dan haram sebagaimana ulama Syiah. Bagaimana dengan keturunan-keturunan di bawah? Jadi apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat, pergi ke kubur-kubur tertentu memohon dan mengadukan hajat mereka kepada selain Allah, itu bertentangan dengan erti as-samad. Nama Allah, tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta, dan tempat itu hanya esa. Kerana Allah kata Allahus samad, Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahus samad. Allah lah satu-satunya Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan. Allahus samad, Allah lah satu-satunya Tuhan, tempat manusia bergantung kepadanya. Sebab tu dalam
nota di dalam kitab ini dibawakan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. As-Samad mengandung mana? As-Sayyid, Asy-Syarif, Al-Azim, Al-Halim, Al-Alim. Al-Alim kenapa? Allah yang tahu. Kita pergi minta dengan selain Allah, pergi menyeru depan kubur mana-mana, orang yang meninggal tak dengar pun apa yang kita cakap. Mereka tak tahu pun apa kita cakap. Kalau mereka dengar sekalipun, kalau Allah izinkan mereka dengar, mereka tak akan mampu makbulkan. Malah mereka sangat berhajat kepada doa-doa kita, sangat berhajat kepada amal soleh yang dilakukan oleh orang hidup untuk dihadiahkan kepada mereka. Itu amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Muka surat 480. Perkataan as-samad berasal daripada perkataan al-qasdu. Ini salah satu daripada qaul. Maksudnya al-qasdu adalah maksud, tujuan, matlamat. Kerana dialah yang menjadi tumpuan, tujuan atau maksud semua makhluk dalam memenuhi keperluan apa yang mereka hajatkan. Ini jelas insyaAllah. Asy-Syihab berkata as-samad membawa makna al-qasdu dan as-samad dengan wazan al-fa'al. As-samad iaitu dengan wazan, dengan timbangan al-fa'al. Ini wazan saraf. Dan wazan dalam ilmu saraf. Wazan dipanggil timbangan. Timbangan al-fa'al bermaksud al-maf'ul. Artinya as-samad, artinya al-qasad dari bahasa. Tapi membawa makna al-maqsud, iaitu tempat maksud manusia, tempat tujuan manusia. Al-qasdu adalah tujuan. Maksud as-samad adalah al-qasdu, namun dengan wazan maf'ul, itu al-maqsud, tempat manusia mencari dan meminta, tempat manusia mengadukan hajat. Itu makna al-maqsud. Segala kehendak manusia hanya ditujukan dan diminta, segala hajat dan permintaan manusia hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna as-samad. Okey, ketiga, muka surat 480. Lam yalid wa lam yulad. Allah nafikan seterusnya. Okey. Jadi dua sifat. Sifat pertama al-ahad, Allah isbatkan. Allah kata Allah bersifat al-ahad. Allahus samad, Allah isbatkan, diikuti dengan penafian. Apa Allah nafikan? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Kenapa Allah tidak melahirkan? Allah nafikan bahawa Allah tidak ada anak, tidak melahirkan dan tidak dinafikan. Sebab kalau dikatakan bahawa ada anak Allah atau ada ayah Allah, sudah pasti ada yang sejenis dengannya atau yang seumpama dengannya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala melahirkan ataupun ada anak, pasti anak mewarisi sebahagian daripada sifat-sifat bapanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan syirik jenis pertama. Saya akan bincangkan sebentar lagi. Syirik jenis pertama, iaitu yang menyatakan ada selain Allah yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Walam yulad, Allah menafikan jenis syirik yang kedua. Allah tidak dilahirkan, iaitu menyatakan bahawa Allah memiliki sifat-sifat makhluk. Keterangan seterusnya, kita tengok pada apa disebut oleh Ustaz dalam nota atau dalam kitab, muka surat 480. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, kita tahu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ulama besar Masjid Nabawi rahimahullah, beliau berkata, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak, iaitu lam yalid, adalah bertujuan untuk menafikan dakwaan orang yang mengatakan dia mempunyai keturunan. Kaum Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, kaum Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah, musyrikin yang mengatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia golongan kafir yang ada. Kafir yang ada tak lari daripada golongan ini. Itu yang Allah gabungkan dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, al musyrikin dari kalangan orang Quraisy.
orang ahli kitab dan musyrikin, itu orang kafir secara keseluruhannya, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah kata lam yalid, okay, tujuannya adalah untuk menafikan orang yang mengatakan bahawa Allah mempunyai keturunan. Kerana jika Allah mempunyai keturunan, maka mestilah keturunannya itu terdiri daripada jenis bapanya. Artinya mestilah anak tu ada sifat bapa padanya. Sedangkan persamaan jenis uh, sedangkan sedangkan persamaan jenis tertolak dari sisi Allah kerana tidak ada yang sejenis dengannya. Jadi kalau kata ada anak, pasti anak memiliki sifat orang tuanya. Jadi di sini syirik yang pertama, iaitu menjadikan sebahagian pada makhluk memiliki sifat ketuhanan. Ini saya akan sebutkan sebentar lagi. Ini jenis syirik yang pertama. Syirik yang kedua, iaitu Allah menafikannya dengan ayat walam yulad. Allah tidak dilahirkan, tidak mempunyai bapa. Sedangkan sifat Allah tidak diperanakkan pula ialah bertujuan untuk menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu baharu, padahal tidak ada yang mendahului wujudnya atau keberadaannya. Syirik yang kedua mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki bapa atau diperanakkan. Kenapa dinafikan? Allah lam yalid wa lam yulad. Okay. Selain daripada ini adalah jawapan terhadap orang-orang kafir. Namun perkataan ini disebutkan kerana kalau orang yang mempunyai bapa, sudah pasti dia adalah sesuatu yang baru. Iaitu dia baru wujud. Dah ada sebelumnya yang seumpama dengannya. Jadi dia tak layak jadi Tuhan. Sedangkan sifat Allah tidak diperanakkan pula adalah bertujuan untuk menafikan bahawa Allah itu baharu, padahal tidak ada yang mendahului wujudnya atau keberadaannya. Okey. Ini yang tersebut di sini. Dan yang saya sebutkan tadi, lam yalid wa lam yulad menafikan dua jenis syirik. Dua jenis syirik. Syirik terhadap Allah dalam konteks kita nak cerita tentang jenis-jenis syirik secara umum, bukan bab rububiyah, uluhiyah, asma sifat dan sebagainya, tapi bab pecahan dari bab rububiyah sebenarnya, ataupun secara umum dalam bab rububiyah dan uluhiyah ni kita bincangkan tentang dua jenis syirik. Pertama, menyamakan makhluk dengan Allah. Syirik ada dua jenis. Menyamakan makhluk dengan Allah. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. So, ulang balik. Syirik. Antara cara ulama bincangkan bab syirik. Pertama, menyamakan makhluk dengan Allah. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita nampak apa beza dia? Menyamakan makhluk dengan Allah bermaksud meletakkan sifat-sifat Allah kepada makhluk. Seperti orang Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Tuhan dan meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada Isa. Jadi di sini artinya menyamakan makhluk dengan Allah. Menjadikan makhluk itu memiliki sifat Allah. Hukumnya syirik, kufur, tidak syak. Begitu juga meletakkan, kalau dia tak katakan itu sebagai Tuhan sekalipun, tapi dia meletakkan sifat-sifat tertentu kepada makhluk. Meyakini bahawa ada mana-mana makhluk yang boleh menciptakan makhluk yang lain. Atau menyatakan selain Allah yang mengadakan sesuatu, mencipta sesuatu. Syirik. Menyatakan ada selain Allah yang memberi rezeki. Syirik. Menyatakan ada selain Allah yang menghidupkan atau mematikan. Dan seumpama dengannya. Semua ini adalah syirik.
Jadi menyamakan makhluk dengan Allah dalam bab rububiyah. Sama juga menyamakan makhluk dengan Allah pada bab uluhiyah. Iaitu menyatakan bahawa ada makhluk lain yang layak disembah. Tadi dia yakin ada yang lain yang beri rezeki sebagainya. Sekarang dia pergi sembah. Menyatakan bahawa ada makhluk lain yang patut disembah. Ada makhluk yang patut disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna yang lain, dan dengan erti katakan pecahan-pecahan ibadah. Segala ibadah tidak boleh dilakukan kepada mana-mana makhluk. Juga ni dalam erti kata lam yalid. Allah tak ada anak. Allah tak ada siapa yang menyerupainya. Sama dalam bab ketuhanannya ataupun dalam bab beribadah kepada selainnya. Tak boleh siapa beribadah kepada selain Allah. Tak ada makhluk yang kita sembah. Pada masa sama, tak ada makhluk yang kita perlu luahkan segala masalah kita kepadanya dalam erti kata kita memohon kepadanya. Namun kalau luahkan dalam bab asbab, kita dah pening kepala, tak tahu macam mana dapat nasihat, luahkan dan ceritakan masalah kepada kaunselor, ceritakan masalah kepada kawan baik kita dalam perkara-perkara dibenarkan, dan kita hanya dalam atas dasar asbab, dasar asbab itu dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau atas dasar meyakini dan asbab keyakinan dan itu merupakan satu perkara bukan asbab, dah haram. Bezanya apa? Contoh, kalau kita sakit, kita jerit panggil mak kita, "Mak, tolong saya, mak. Mak, kaki saya berdarah." Syirik tak syirik? Saya tak syirik. Kita minta dengan mak kita, tu asbab. Kita kaki luka, kita panggil mat, bawakan ubat dalam peti kecemasan. Bawa kat kotak kecemasan, bawa sini, ada ubat. Atau itu asbab. Allah memang jadikan perkara itu sebagai asbab. Namun apabila seseorang meminta dan memohon kepada selain Allah, bila seperti mana viral sebelum ini, siapa yang perlukan hajat atau sedang dalam kesusahan, maka serulah nama Nabi Khidir. Saya sebut nama Khidir sebab ini famous. Suruhlah nama Bulya bin Mulkan, nama asalnya. Nanti dia akan tolong. Ini ajaran yang syirik. Atas nama agama. Atas nama istilah tawassul. Itu bukan tawassul. Itu memang meminta kepada makhluk. Menyamakan makhluk dengan Allah. Menjadikan makhluk tempat mengadu. Kewujudan Bulya bin Mulkan dan Khidir ini pada zaman sekarang artinya tidak mati lagi, satu perkara yang tidak mempunyai dalil dan bukti. Ada yang kata ianya wujud sekalipun bersandar kepada riwayat-riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Kalau kita katakan bahawa memang wujud Nabi Khidir iaitu Bulya bin Mulkan seperti mana dakwaan, itu nama tak sabit, tapi katalah dakwaannya begitu. Kalau memang wujud sekalipun, kalaulah memang wujud manusia yang dinamakan sebagai Khidir atau mana-mana wali yang dikatakan memiliki sifat-sifat tertentu atau menguruskan alam sebagaimana malaikat menguruskan alam, kalau wujud sekalipun, dan memang tak wujud, tapi kita kata kalau wujud sekalipun, kita tidak boleh meminta dan memohon kepada mereka. Sebagaimana kita tahu bahawa malaikat yang menguruskan alam, malaikat Mikael turuskan turunkan hujan, kita dah minta dengan Mikael, kita minta dengan Allah. Begitulah keadaannya kalau betul-betul wujud sekalipun. Kita tidak boleh membiarkan, membenarkan atau mengajarkan kepada anak-anak kita dan orang-orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, memohon meminta kepada selain Allah. Dan ini menafikan makna as-samad, pada masa sama menafikan ataupun mengisbatkan sesuatu perkara yang Allah nafikan. Allah kata lam yalid, Allah tidak mempunyai anak, iaitu Allah tidak mewariskan mana-mana sifat ketuhanannya kepada mana-mana makhluk.
Kerana Allah tidak mempunyai anak. Tidak ada satu makhluk pun yang mewarisi satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid. Kerana Allah tidak melahirkan, Allah tidak ada anak, dan Allah tak wariskan segala sifat ketuhanannya. Allah tak wariskan mana-mana pun sifat ketuhanannya kepada makhluk. Dan pada masa sama Allah tidak membenarkan atau Allah tidak memberikan hak ketuhanannya untuk disembah pada mana-mana makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang kita boleh minta kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ahad, As-Samad, lam yalid. Allah tu Maha Esa, Allah tempat bergantung segala makhluk, dan Allah tidak mewariskan, Allah tidak mempunyai anak yang mewarisi mana-mana sifat ketuhanan Allah atau mewarisi mana-mana pangkat dan kelayakan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yulad. Pada masa sama Allah tidak dilahirkan. Pada sama kita kata bahawa tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaannya. Kesempurnaan yang ada pada Allah bersifat Al-Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad. Allah bukan satu benda yang baru. Allah tidak ada yang mendahuluinya. Ini nak erti lam yalid walam yulad. Kemudian ada persoalan seterusnya. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Fadil pengarang. Beliau berkata, muka surat 481. Ar-Rabi' berkata lam yalid walam yulad, dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan adalah tafsir daripada sifat As-Samad menurut Imam Ibn Katsir. Ini adalah suatu tafsiran yang sangat baik. Kerana As-Samad, makna yang lain bagi As-Samad, makna yang lain bagi As-Samad adalah sesuatu yang padu, yang kuat, yang kuat kukuh dan tidak ada rongga padanya. Dari segi bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat As-Samad, kukuhnya Allah Subhanahu wa taala, kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melahirkan, kerana yang melahirkan itu ialah sesuatu yang berongga. Itu secara umum dari segi bahasa. Okey. Seterusnya Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah kita tahu bahawa Allah bersifat dengan Al-Ahad, Maha Esa, Allah juga bersifat dengan As-Samad, tempat bergantung segala makhluk kerana sifat kesempurnaannya. Maha sempurnanya Allah dalam segala perkara sehingga tidak melayakkan mana-mana makhluk untuk bergantung kepada selainnya, hanya bergantung kepada Allah. Pada masa sama Allah tidak mewariskan apa-apa sifat ketuhanannya dan kelayakan sebagai Tuhan kepada mana-mana makhluk lam yalid walam yulad, dan tak ada satu, Allah pun tidak mewarisi mana-mana sifat ketuhanan daripada yang sebelumnya, kerana tidak ada Tuhan yang sebelumnya. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang last ni mungkin kadang-kadang kita nampak ada sebahagian daripada sifat-sifat Allah disifatkan pada makhluk juga. Contohnya ilmu. Allah Maha mengetahui. Ada orang yang berilmu di kalangan manusia. Allah Maha menyayangi. Ada manusia yang bersifat kasih sayang. Allah Maha mendengar. Manusia juga mendengar. Allah Maha melihat. Manusia juga melihat. Allah Maha berkata-kata. Manusia juga berkata-kata. Allah mempunyai sifat, Allah Subhanahu beristiwa di atas singgah sananya. Ada raja yang beristiwa di atas singgah sana. Sifat-sifat yang begini, yang mana yang Allah sabitkan pada dirinya, Allah kata ini ada sifatku. Pada masa sama diketahui bahawa sifat tersebut ada pada makhluk, kita gunakan kaedah yang terakhir. Allah berkata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Memanglah kita tahu, tapi ilmu kita mana boleh. Takkan sama ilmu Allah. Ilmu kita Allah yang kasih. Allah Subhanahu berikan ilmu pada kita mengetahui sebahagian perkara. Dan ilmu kita sangat terhad. Ilmu kita sangat terhad. Kita tidak mengetahui semua perkara. Kita tidak mengetahui apa yang berlaku di sebalik tembok. Kita apatah lagi untuk mengetahui sesuatu yang berlaku di negara lain. Apatah lagi untuk mendengar permintaan-permintaan manusia. Apatah lagi untuk mendengar bisikan-bisikan manusia. Apatah lagi untuk mendengar perkataan-perkataan manusia yang ada di tempat jauh. Ini yang dilakukan oleh golongan yang kononnya minta dengan wali fulan dan fulan. Kemudian wali itu hadir jauh. Ini perkara tidak betul. Allah Subhanahu Wa Taala
Maha mendengar. Kita mendengar. Pendengaran kita sangat terhad. Dan apa yang ada pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan. Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Jadi, formulanya mana? Bila orang kata Allah Maha mengetahui, manusia mengetahui, Allah juga Maha mengetahui. Jadi formulanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun manusia ada ilmu, tapi ilmu kita tidak sama dengan ilmu Allah. Maha suci Allah daripada ada persamaan. Ilmu kita hanyalah sedikit daripada rahmat Allah diberikan kepada kita. Walaupun kita mendengar, manusia mendengar, makhluk mendengar, namun pendengaran kita hanyalah sedikit daripada kesempurnaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Sedikit daripada kesempurnaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperlihatkan kuasanya kepada kita sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk itu hanyalah kesempurnaan yang ada pada makhluk, tidak sedikit pun boleh disamakan dengan Allah. Ilmu kita tak sama dengan ilmu Allah. Perkataan kita dan percakapan kita tak sama dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah sifat sempurna, sifat kita sangat penuh dengan sangat banyak kekurangan. Dan kesempurnaan yang ada itu hanya bergantung kepada Allah. Kekurangan yang ada itu pun sesuatu perkara yang memang sifat semula jadi pada kita sebagainya. Inilah makna walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi ada orang kaedah walam yakullahu kufuwan ahad, kalau tak dilihat dengan cara yang betul, akan melahirkan dua golongan. Golongan pertama, bila nampak satu sifat ada pada Allah, Allah kata dia ada pada makhluk, kemudian Allah menyifatkan dirinya dengannya. Contohnya makhluk, dia nampak makhluk mendengar, kemudian ayat Quran kata Allah Maha mendengar, dia kata mustahil Allah mendengar. Jadi dia kata Allah tak mendengar. Ini golongan Mu'tazilah, tak terima sifat. Sebab apa? Dia tahu manusia mendengar, kemudian Allah kata Allah Maha mendengar. Dia kata tak boleh kata Allah kata mendengar. Dia kata Allah beritahu, kenapa kamu tak percaya? Tak peduli Allah beritahu tak beritahu. Sedangkan kami yakin Allah tak sama dengan makhluk. Yang ini terlalu melampau. Menyamakan Allah tak sama dengan makhluk. Dalam erti kata kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu lam yalid walam yulad, sehingga tidak memahami erti walam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga dia menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Allah beritahu. Ini satu jenis kesesatan. Inilah yang dilakukan oleh golongan Jahmiyah. Inilah yang dilakukan oleh golongan Ahlul Kalam dari kalangan Mu'tazilah dan sebagainya. Menafikan sifat. Golongan yang kedua, bila dia tengok apa yang dia tengok makhluk ada satu sifat, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dirinya dengan sifat tersebut, dia kata, oh, jadi sifat Allah sama dengan makhluk lah. Jadi dia menafikan erti Al-Ahad, Qul huwallahu ahad. Automatik dia akan menafikan makna As-Samad. Automatik dia akan menafikan makna lam yalid wa lam yulad. Dia akan ada kaitan. Jadi ada orang yang nafikan sifat Allah kerana terlihatnya ada persamaan dengan makhluk. Dalam pandangan dia, dalam anggapan dia. Dia rasa, dia anggap kalau Allah ada sifat, makhluk ada sifat, yang disebut sifat sama, dia nafikan sifat Allah. Golongan yang kedua, sama juga jahil. Dia nampak makhluk ada sifat, Allah sifatkan diri, kemudian dia nampak ayat Quran bahawa Allah bersifat dengan sifat demikian, dia pun kata, ya Allah bersifat dengan sifat mendengar dan tidak ada bezanya pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini golongan yang dinamakan sebagai golongan musyabbihah. Di manakah ahli sunnah? Ahli sunnah mengatakan bahawa ahli sunnah beriman dengan segala sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita bahawa Allah Maha mendengar. Kita terima, ya Allah mendengar. Tapi pada sama kita tahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Pendengaran Allah tidak sama dengan mana-mana makhluk.
Pendengaran Allah Maha sempurna dan seterusnya. Disebutkan sejarah kesempurnaan Allah dan makhluk tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab apa? Walam yakul lahu kufu, tak ada yang setara. Tidak ada yang setara. Mendengar, melihat, berkata-kata, termasuk dalam sifat-sifat ini juga. Ini yang penting. Hatta sifat wajah, kita guna kaedah yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata Allah memiliki wajah, kita tak boleh nak gunakan kaedah mengatakan bahawa tak boleh kata Allah ada wajah, nanti kita samakan Allah makhluk. Tidak. Kaedah yang sama. Jangan tafsirkan makna wajah dan muka dengan tafsiran makhluk. Segala sesuatu bergantung kepada sesuatu yang diidhafahkan kepadanya. Kalau kita kata mendengar, kita faham makna mendengar, tapi kita kena tengok mendengar itu disebabkan pada siapa. Kalau manusia mendengar, ada frekuensi yang tertentu. Kalau kata ular mendengar, ada frekuensi tertentu. Kalau kata yang mendengar itu adalah semut dan sebagainya, tiap-tiap makhluk ada kadar yang tertentu. Dan semua makhluk tidak memiliki sifat mereka sangat kurang, tak sedikit pun menyamai sifat Allah. Sama juga seperti sifat wajah. Semua sesuatu ada wajahnya. Namun tak boleh disifatkan persamaan dengan Allah. Maha suci Allah daripada menyamai segala makhluk. Allah memiliki sifat wajah kerana Allah beritahu, wajabqa wajhu rabbik zal jal'a. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, Allah beritahu nama wajah, Allah memiliki wajah. Bila maksud Allah ada wajah, artinya zat Allah lah secara sempurna. Namun Allah sebutkan nama wajah. Contoh lain, kita kata wajah, saya katalah, saya bercakap, saya katalah saya nak jumpa dengan Aunty Wok. Saya cakap, Aunty Wok malam ni datang ke Aunty Wok? Kita ada macam makan malam ni. Aunty Wok kata, jangan risau Ustaz, muka saya first kali ada kat situ. Muka saya ada dah. Suruh Ustaz sampai, muka saya ada dah, insyaAllah. Maksudnya apa? Aunty Wok, maksud Aunty Wok akan hadir. Bukan wajah sahaja, zat keseluruhannya. Mana Aunty Wok hadir semua, bukan hantar muka je. Tapi dari segi penggunaan bahasa, mereka menisbahkan menyebutkan salah satu daripada sifat yang ada pada dirinya untuk mewakili segala sifat. Kalau manusia memang ada wajah manusia lah. Wajah Allah wallahu alam. Allah menyebutkan bahawa Allah yang semua binasa kecuali wajah Allah. Tak perlu kita katakan ini juga sebagai tashbih. Kerana kalau kita kata itu adalah tashbih atau menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat yang Allah beritahu, kita jatuh pada golongan pertama yang menafikan sifat. Apabila mendengar bahawa Allah memiliki sifat-sifat tertentu, makhluk juga ada sifat tertentu, dia katakan Allah tidak memiliki sifat, kita jatuh pada kumpulan pertama. Kita tak boleh bayangkan, tak boleh maknakan wajah Allah macam mana wajah makhluk, tak boleh bayangkan langsung. Maknanya hanya sekadar faham makna dari segi bahasa, tapi bukan dari segi kaifiah dan bentuk macam mana. Jangan bayangkan, cukup beriman dengan apa yang Allah beritahu, faham makna dan serahkan pada Allah. Mendengar, faham makna mendengar, tapi bukan dengan sesuatu yang kita bayangkan. Segala bayangan kita tidak betul dan tak perlu dan tak boleh, malah tak boleh kita bayangkan. Kalau terbayang, kita cepat-cepat tutup ruang hati kita, kerana kita dah pun membayangkan satu perkara yang batil. Sebab apa? Sebab Allah takkan sama dengan makhluk. Segala pemikiran kita sekalipun yang ada dalam otak kita juga adalah makhluk. Jadi kita hanya perlu beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritahu kepada kita. Ni arti walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab kalimah kufu di sini, kufu bererti apa? Perkataan kufuwan berasal daripada perkataan kuf'un. Kemudian huruf hamzah diganti dengan huruf waw. Jadi kufun. Maka akhirnya menjadi kufuwan. Menurut Ibnu Jarir, perkataan al-kufu atau al-kuf'u atau al-kifa'u
di dalam bahasa Arab dengan makna yang sama, iaitu al-masal dengan asy-syabah. Tak ada yang semisal, tak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang beranak, tiada ia pula yang diberanakkan, ada pada sesama, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi kepada terakhir sekali, ayat terakhir. Muka surat ada dua muka surat, ringkas insya-Allah. Ayat muka surat 482. Allah sebut badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menciptakan segala langit dan bumi. Bagaimana layak baginya memiliki anak? Lebih-lebih lagi, Allah tidak memiliki pasangan. Malah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala perkara. Dan ayat, tentang boleh bacalah ayat bawah sekali, wa ma yanbaghi rahman. Kalau kita terjemahkan kat bawah tu detailnya kita akan jadi tafsir yang panjang. Cuma kita baca sekali imbas. Wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada. Tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil mana-mana makhluk menjadi anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua sekali akan datang jumpa Allah sebagai seorang hamba. Tak ada siapa pun ada hak istimewa sebagai anak. Semua sekali jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua akan hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mendakwa Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Artinya apa? Dakwah ni dakwah yang kotor. Sehingga Allah kata subhanah, maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat-malaikat itu hanyalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah ciptakan mereka dengan tugas-tugas yang mulia, iaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 481, ini muka surat terakhir dalam surah Al-Ikhlas. Tafsir surah Al-Ikhlas adalah hamba-hambanya. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, perkataan Allahu Ahad menafikan fahaman dualism. Itu mazhab Thanawiyah. Allah Maha Esa. Ada golongan kata Allah Tuhan ada dua. Ini golongan Thanawiyah. Atau Tuhan itu berbilang-bilang. Iaitu golongan plural. Sini sebut hanya dualism. Termasuk situ ada pluralisme dalam bab ketuhanan. Perkataan Allahus Samad menafikan fahaman golongan yang mendakwa bahawa ada pencipta selain Allah. Padahal tidak ada yang dapat memenuhi hajat dan keperluan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga jelas, perkataan lam yalid wa lam yulad menafikan fahaman Yahudi yang mendakwa Uzair sebagai anak Allah, fahaman Nasrani yang mendakwa bahawa Isa adalah putera Maryam adalah anak Allah, fahaman musyrikin yang mendakwa malaikat-malaikat anak-anak perempuan Allah. Ini semua tertolak dengan ayat lam yalid wa lam yulad. Perkataan walam yakul lahu kufuwan ahad pula menafikan fahaman musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah. Iaitu dalam bab apa? Bab uluhiyah, bab penyembahan. Dalam bab penyembahan. Berhala-berhala, musyrikin tak kata berhala tu yang menciptakan alam. Tapi dalam bab penyembahan, dalam bab uluhiyah, dia pergi sembah berhala. Orang musyrikin bila ditanya pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Siapakah cipta langit dan bumi? Mereka akan kata Allah yang cipta. Tapi dalam bab amalan, dalam bab penyembahan, dia pergi sembah berhala. Alasan dia, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah berhala-berhala ini kecuali agar berhala tadi bawa kami dekat dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah menafikan pemikiran begini. Walaupun atas alasan dia kata nak sembah Allah tapi melalui berhala. Kalau kamu pergi sembah depan berhala, minta dengan berhala, artinya kamu menyembah berhala. Allah tidak menerima dakwaan orang musyrikin mengatakan bahawa mereka menyembah Allah.
Walaupun anak mereka nama Abdullah, mereka pun kata mereka hamba Allah. Tapi bila menyembah selain Allah, ambil berhala jadi perantaraan, Allah kata kamu sebenarnya sembah berhala. Kamu kaum musyrikin. Iaitu menyamakan Allah dalam bab uluhiyah, dalam bab penyembahan. Walaupun kamu beriktikad bahawa kami yang menciptakan langit dan bumi, namun kamu menyembah selain Allah, kamu telah syirikkan Allah. Kamu telah syirikkan aku. Itu kata Allah SWT. Jadi golongan musyrikin yang menyembah berhala, dalam keadaan dia tahu bahawa berhala itu tidak menciptakan, tetap dinamakan dia sebagai musyrikin. Kerana dia syirik pada Allah dalam bab uluhiyah, iaitu dalam bab amalan dan ketaatan. Taat dan tunduk dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang syirik dalam bab rububiyah, yang mengatakan Allah selain Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sebab itu kalau ada orang ajar kita minta dengan wali-wali sekian, contohnya katalah minta pada Khidir, Mulia bin Mulkan yang terkenal, yang disebutkan ada seorang ustaz mengajarkan benda ni kepada masyarakat. Minta kepada fulan dan fulan. Dia melibatkan dua-dua. Kaum musyrikin ketika suruh minta, dia pergi kepada berhala, dia kata dia minta dengan Allah. Berhala tadi tidak ada kuasa. Tak ada apa-apa. Itu hanyalah tempat dia, tempat orang baik. Itulah berhala, bentuk orang yang baik. Mereka dengar sekarang, mereka bawa kami dekat dengan Allah. Tapi berhala tidak menciptakan alam dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Tapi bagi yang mengajar bahawa pergi minta dengan wali sekian dan sekian, minta dengan Nabi Khidir sebagainya, pertama dah salah bab minta berdasarkan Allah, bab uluhiyah. Kemudian ditambahkan dengan sebab Syekh fulan-fulan memiliki kuasa ini dan itu. Dia akan memakbulkan, dia akan melakukan, dia akan memberikan, dia akan begini dan begitu. Kisah-kisah begini kadang-kadang kita tak kata orang tu kufur, syirik, kita tak kafirkan mereka atau kita nak, tapi dari segi ilmiahnya kadang-kadang lebih teruk daripada golongan musyrikin yang asal yang ada pada zaman jahiliyah. Bukan bererti mengkafirkan, tapi kita ada pemikiran begini kadang-kadang lebih teruk. Dahlah suruh minta selain Allah, bab uluhiyahnya bermasalah. Pada masa sama menyifatkan makhluk dengan sifat-sifat Allah. Tidak ada berbakinya tauhid yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas bagi orang-orang yang begini dari segi teknikal dan dari segi ilmiahnya. Walaupun kita tahu, kita yakin orang yang bercakap tadi orang baik, yang mengajar di segala Ustaz tak kena ajar minta selain Allah, tapi secara ilmiahnya, secara praktikalnya apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan kedudukan dia dan dengan perkara yang sebenar yang kita tahu pada dirinya. Sebab tu dalam bab ini kita tidak mengkafirkan orangnya kerana kita yakin mereka hanya melakukan kesilapan kerana mungkin tersalah baca buku tertentu, salah faham dalam konsep tertentu, namun kesalahan tetap kita katakan salah, dan perbuatan yang mengandungi syirik tetap kita katakan syirik, walaupun kita tidak mengkafirkan orang melakukannya sesuka hati, kecuali apabila cukup hujah. Itu pun hanya patut dilakukan oleh pemerintah, bukan kita sebagai orang awam. Kita belajar ni, kita jauhkan diri kita daripada kesalahan tersebut, daripada syirik, jauhkan anak-anak kita dan orang-orang keliling kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Itu tujuan utama majlis ilmu. Wallahu alam. Kita buka pada soalan dan perbincangan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jadi alhamdulillah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saman. Sorry terlewat ni, terlewat masuk. Okey Ustaz. Tak ada masalah. Apa ni bab tawasul tadi. Jadi kita ni dengan dibolehkan dengan dibolehkan dengan amal soleh, nama-nama sifat Allah dan juga orang-orang yang soleh ketika mampu berdoa. Jadi gini Ustaz, ana pun soal ni tak berani juga. Dia gini, apa ni ketika itu bab Rasulullah ni Ustaz tak ada sebut kat situ. Kita sebelum berdoa, kita sebut nama Allah dan sebut pujian kepada Rasulullah kan? Ustaz? Dengar kan? Suara putus. Suara putus.
Yang dalam lain kita dengar. berdoa. Yang lain dengar ke surah Ustaz. Okey, okey. Bijak. Dalam kita berdoa kita kata alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, sebut nama Rasulullah tu. Itu selawat. Ya. Lepas tu Wassalatu wassalam. dalam wala rasul wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan kita sebut Allah dan Rasulullah. Tapi Okey. dalam berkaitan dengan berdoa tadi, contoh gini Ustaz, tibbil qulub Ustaz. Ya Rasulullah tibbil qulub tu. Ustaz, Putus anda tak menyekan faham kat tadi. situ. Tak dapat tangkap. Tak faham tak? Tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap sebab suara putus. Okey, kita Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, itu jelas. Kita sebut nama Allah dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan kesejahteraannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas. Okey, jelas. Okey. Tapi dalam macam selawat kita tu, ana dekat tak berapa jelas itu. Contohnya ya Rasulullah tibbil qulub wa dawaiha tu kita meletakkan Rasulullah sebab macam mana tu? Saya faham kan? Okey. Lafaz ya. Lafaz inilah yang menjadi polemik. Okey. Sebab itulah selawat syifa ni menjadi polemik dalam di kalangan ahli ilmu. Jadi makna selawat ini, makna tibbul qulub wa dawa. Okey. Makna ni boleh membawa maksud yang benar dan boleh membawa maksud yang salah. Dalam perkataan tu, tibbul qulub. Tibbul qulub, mana dia bukan, dan syifa qulub bukan meletakkan Nabi, kalau makna yang salah dengan makna yang salah, bukan meletakkan Nabi sebagai sebab, tapi meletakkan Nabi itu sendiri sebagai tib dan syifa. Tak boleh faham Ustaz. Okey. Tapi suara saya dengar insya-Allah. Dengar. Okey. Okey. Selawat ya. Saya kena apa ni? Tengok lafaz dia. Okey. Anda tak ingat lafaz tu, anda tak ingat? Ya. Anda tak ingat lafaz tu, anda tak ingat? Ana amalkan dulu. Ana amalkan dulu. Cuma kalau nak syarah ni kena tengok dia punya. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Tuhanku, selawat dan sejahtera penghulu kami Muhammad. Ada masalah kat sini lah. Tak ada masalah. Ini sepakat ulama kata tak masalah. Kemudian pujian-pujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan situ tibbil qulubi wa dawaiha. Okey. Nabi sebagai tibbil qulub dan dawa ataupun ubat penyembuh kepada penyakit-penyakit hati. Tibbil qulub sebagai tib. Tib bukan tabib Tib lain, tabib lain. Tabib doktor. Tib adalah penyembuhan. Okey. Wa afiyatul abdan wa shifaiha. Penyembuhan pada badan. Tadi penyembuhan pada hati, penyembuhan pada badan. Afiah, menyelamatkan afiah dalam badan dan memberikan syifa. Afiah adalah keselamatan sebelum ditimpa penyakit, syifa adalah keselamatan selepas. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey. Lafaz ini makna yang pertama, makna kalau kata dengan makna yang salah, mereka katakan bahawa apa yang disebutkan itu telah meletak, dia tidak menjadikan Nabi sebagai asbab secara zahirnya dari segi bahasa, menjadikan Nabi sebagai pelakunya yang memberi syifa, yang memberi Nabi lah segala-galanya. Namun dalam bab ini anda lebih cenderung pada pandangan yang kedua. Yang kedua artinya maknanya orang yang mengucapkan selawat tadi mereka tidak memaksudkan makna yang pertama. Mereka maksudkan Nabi adalah penyembuh, Nabi adalah bukan Nabi yang menyembuhkan, tapi Nabi menyebabkan berlakunya penyembuhan hati.
Nabi bawa Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Cuma masalah yang dalam bab perbincangan ini kita ada dua makna. Zikrullah, nak zikir pada Allah, nak selawat pada Allah, dia tak boleh mengandungi makna yang ada dua makna macam tadi tu. Kerana kita nak puji Allah dan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dengan lafaz yang memang Allah dan Rasul ajar, baru kita terselamat daripada masalah dan polemik. Kalau satu perkataan kita nak puji Allah, nak selawat pada Rasulullah dengan pujian-pujian yang tak disebutkan oleh Nabi tak ajar, dia akan jadi pertembungan kat sini. Kadang-kadang maknanya boleh jadi betul, kadang-kadang maknanya tidak salah. Boleh untuk dalam bab karangan biasa, dalam bab percakapan biasa, kita kata tak ada masalah, sedangkan akan maknanya betul. Tapi kalau dijadikan perkataan-perkataan yang disebutkan oleh manusia itu sebagai zikrullah, jadikan itu sebagai satu lafaz yang diulang-ulang balik, mana dijadikan sebagai dasar amalannya khusus, kat situ jadi masalah. Ya, menjadikan perkataan-perkataan manusia sebagai amalan khusus yang diamalkan oleh manusia untuk bertakarub dengan Allah. Kat sini jadi persoalan. Dari segi makna, ana cenderung pada maknanya insya-Allah orang yang mengungkapkannya, orang yang beramal dengannya tidak memasukkan makna syirik. Mereka maksudkan makna yang baik. Kerana perkataan tadi mengandungi ada kemungkinan yang begini dan begitu. Tapi dari segi pengamalannya, dari segi amalannya, walaupun makna yang benar, dari segi kita maksudkan yang benar, dari segi amalannya, kita tidak boleh beramal dan memuji Allah ataupun berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang selain daripada Nabi ajarkan dalam bab ini. Kerana doa dan selawat tadi dia bukan bererti doa saja, dia bererti doa yang mengandungi lafaz-lafaz tertentu yang Nabi tak ajar ataupun yang mengandungi perkataan-perkataan yang ada makna betul dan salah, lebih baik tidak diamalkan. Wallahu alam. Walaupun benda ni sebab tu kita nampak imam baca, minta maaf jadi ramai ni imam kita baca sebab kita ingin makna yang baik. Tak, semoga Allah terima. Kita nak selawat pada Nabi, doa kebaikan untuk Rasulullah, semoga Allah terima amal-amalan niat baik. Tapi dari segi perbincangan ilmiahnya, kalau benda tu mengandungi banyak sangat polemik, lebih baik kita tidak amalkan. Dan bukan tak ada yang Nabi ajar. Kalau Nabi tak ajar dalam bab selawat ni, kita kata mungkinlah kita boleh melihat kepada pandangan-pandangan dan perkataan ini. Tapi lafaz selawat Nabi dah ajar. Banyak selawat Nabi ajar. Doakan. Selawat Ibrahim yang Nabi ajar tu, amalkan betul-betul. Kadang-kadang perkara begini, minta maaf. Orang lebih banyak selawat syifa berbanding selawat Ibrahimiyah. Betul. Kalaulah tak disyaratkan dalam tahiyat akhir tu kena baca, memanglah kat luar orang tak baca. Itu yang terjadi. Itu yang kita risaukan. Orang sibuk mengamalkan suatu perkara yang tidak disebutkan, kemudian meninggalkan apa yang Nabi SAW ajarkan. Jadi dari segi makna, kita tak ada perbincangan. Saya sendiri cenderung kepada makna yang dimaksudkan tu makna yang bukan makna yang buruk, makna yang baik yang dimaksudkan. Tidak ada tujuan orang yang buat tu untuk mensyirikkan Allah dan Rasul, mensyirikkan Allah ataupun meletakkan sifat Allah pada Rasul. Yang saya yakinlah dalam hati saya lah. Cuma dari segi amalan, kita tetap memuliakan dan kita hanya agungkan dan beramal dengan amalan-amalan diajarkan Rasulullah kerana itu kesempurnaan yang ada. Okey, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jazakallah. InsyaAllah ada soalan lain? Tak ada lagi Okey. Jadi secara umumnya, umum, beramal, kita beramallah sesuai dengan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah kita ada Prof Syahno. Bagi sikit ucapan Prof. Buka suara, suara tak buka.
Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya baru dari Tanaim nih, Tanaim. Nak pergi buat umrah insya-Allah pagi Jumaat. Okey. Masya-Allah, Selamat masya-Allah. semua insya-Allah, semoga dapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Assalamualaikum bro. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Okey. bro. Insya-Allah. Okey, okey. Insya-Allah. Insya-Allah. Profesor Syano antara mana mastermind dalam kelas kewujudan kelas kita sebenarnya. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ya. Okey, ada. Okey, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang memberikan kebaikan, pertemuan yang mengenalkan kita dengan Allah dengan sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis kita majlis yang terpelihara daripada kesilapan dan kesalahan yang menyebabkan manusia tersilap dan sesat. Waliyahzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah pada kita dari hari ke hari. Allah berikan ilmu kepada kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal cara beribadah pada Allah sebenar-benarnya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang sebenarnya. Dan inilah perkara yang sangat penting yang kita mohonkan dari hari ke hari. Semoga Allah SWT bimbing kita sehinggalah ke syurganya insya-Allah. Semoga Allah jauhkan kita daripada azab, semoga jauhkan kita daripada segala perkara yang menyakitkan dan menakutkan kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.